Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan, dan kesihatan yang kita dapat ini mudah-mudahan bertambah ketakwaan kita kepada Allah SWT-nya, dan kita belajar untuk mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. InsyaAllah bersama dengan saya Da'i Hilman pagi ini kita akan bicarakan satu topik yang mana akan menghilangkan kekeliruan kita ataupun mungkin kita tertanya-tanya dan memberikan kita kefahaman yang baru. Jadi tuan-tuan dan puan, pagi ini sebelum kita mulakan topik perbincangan kita, suka untuk saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, boleh kita lakukan satu usaha, iaitu kita ajak rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga kita yang berada di rumah, di media sosial, untuk sama-sama kita melihat Tanya Ustaz pagi ini. Mudah-mudahan asbab mereka melihat perbincangan kita pada pagi ini, mereka dapat sesuatu dan juga dapat menjentik fikrah hidayah dalam hati mereka. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, pagi ini kita akan bicarakan mengenai sirah perintah solat. Tajuk kita sirah perintah solat. Siapakah yang akan bicarakan topik kita pada pagi ini? Iaitu Al-Fadhil, tuan guru saya, iaitu Ustaz Ilyas Ismail. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah sihat. Nampak senyuman makin hari makin cemerlang, orang kata. Oh ya. Cemerlang eh? Cemerlang, masya-Allah. Bolehlah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya-Allah Ustaz, kita sekiranya ada persoalan pada penonton-penonton, boleh terus hubungi kita dari 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan juga saya kasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini topik perbincangan kita akan bagi kepada Al-Fadhil Ustaz untuk mulakan perbincangan kita. Ustaz, mukadimahnya. Sirah perintah solat. Selalu kalau kata perintah solat ni orang cakap fiqh. Tapi ini sirah. Apakah di sebalik topik perbincangan kita pagi ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih pada adinda saya Da'i Hilman. Kian hari janggutnya kian berpanjangan. Trend macam kau. Dan juga kepada semua penonton-penonton, para pemimpin, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, dan juga ibunda saya yang sedang menonton waktu ini, dan tak dilupakan juga kepada kru penerbitan, penerbit dan semua rakan-rakan yang berada di studio ini, didoakan moga-moga usaha dakwah kita ini meraih keredaan Allah dan seluruh masyarakat, lapisan masyarakat mendapat manfaat daripada apa yang bakal kita kongsikan ini dan menjadi pahala jariah kita di sana. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi tibalah giliran saya untuk silibus sirah, yang mana pada kali ini kita akan bincangkan tentang satu ataupun salah satu daripada rukun penting dalam rukun Islam, iaitu solat, ataupun tajuknya adalah perintah solat. Kita semua sedia maklum bahawa solat ini dia merupakan ibadah yang juga disebut sebagai ra'sul ibadah. Ra'sul ibadah as-solah. Sembahyang ini dia adalah kepala ibadah. Dia kalau manusia manusia kalau tak ada kepala, orang panggil apa? Hantu. Orang biasa panggil hantu Jepun. Hantu Jepun. Jadi kalau manusia tak sembahyang, kan kita taklah kata hantu, tapi lebih kurang jadi kita nak kongsikan betapa pentingnya atau peri pentingnya solat ini, dan sedikit sebanyak sejarah berkait dengan solat akan kita kongsikan insya-Allah. Namun izinkanlah saya bagi memula dan memuliakan perbincangan kita ini dengan ayat Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan atau melimpahkan pada kita keberkatan daripada ayat yang akan kita sama-sama bacakan ataupun kita pendengarkan. Dalam Quran Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين
حافظين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Orang-orang yang bersalah itu pun menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang semayang. Kami ini bukan di kalangan orang yang solat. Dan kami tak pernah bagi makan untuk orang-orang miskin. Dan kami dulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah, yang tak betul bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini. Sadaqallahul azim. Daripada ayat ini ataupun daripada surah Al-Muddathir, saya bacakan sebahagian ayatnya saja, iaitu kurang lebih bermula daripada ayat 42 sampai ayat yang ke-47. 42 sampai ayat 47 surah Al-Muddathir ini, Allah SWT menyebutkan bahawa antara ancaman kepada golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka sakar, yang mana neraka sakar ini antara yang akan menjadi penghuni dia adalah, ini yang ayat kita baca tadi lah. Pertama, iaitu orang yang tak semayang. Kedua, iaitu orang yang tak bagi makan pada orang-orang miskin. Kemudian, yang seterusnya adalah orang yang bercakap benda merapu, bercakap benda yang tak faedah, atau bercakap benda-benda yang boleh bawa pada kerosakan. Laga-melaga orang, benda-benda yang boleh menyebab gaduh lah ni. Benda orang tu, benda boleh bergaduh buat bincang. Macam tu lah tu. Dia pegang fahaman tu. Tu yang bergaduh, lempar masuk sakar, padan. Lagi apa lagi? Dan orang yang mendustakan akan hari pembalasan. Tak ada lah kiamat-kiamat apa, hidup okey je. Dia mempermainkan dan yang sama waktu dengannya lah. Tapi yang kita nak fokuskan di sini adalah iaitu golongan yang disebabkan dia orang ni masuk neraka sakar adalah kerana tak solat. Ini juga merupakan ayat yang menunjukkan kepada kita bahawa umat-umat dulu juga mendirikan solat, atau umat dulu juga dia ada semayang dia. Dia ada solatnya. Cuma adakah solat umat dulu dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau solat sebelum Isra Mi'raj dengan solat selepas Isra Mi'raj itu ada beza ke, atau nak lebih kurang ke, ataupun macam mana? Ini kita akan bincang. Sebab itu dalam ibadah kita ada 4 ibadah tertua di dunia. Sebelum kita raikan soalan penonton ya. Kan nanti masa habis ke apa beritahu lah. Abang macam biasa lah. Ibadah tertua di dunia kurang lebih ada 4. Ada 4. Pertama, ibadah tertua di dunia disebutkan para alim ulama adalah ibadah korban, yang mana anda boleh rujuk dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. Ini dialog antara Habil dan Qabil, anak Nabi Adam alaihi salam, yang mana hujung ayatnya tu Habil menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah Taala hanya terima ibadah atau korban orang yang bertakwa sahaja. Surah Al-Maidah ayat 27 tu ibadah korban ni ibadah tertua di dunia. Anak Nabi Adam pun dah buat dah. Satu. Yang kedua iaitu ibadah tertua di dunia iaitu ibadah puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang mana kita biasa dengar ayat ni tiap-tiap kali menjelang Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan pada kamu puasa sebagaimana umat dulu juga difardukan puasa. Tapi sedapnya ada golongan kita sebutlah puak-puak Yahudi ni. Dia kata dia dulu lagi senior bab puasa, kami lagi senior. Tu 10 Muharram tu. Dia kata kami lagi senior. Orang Islam ni kemudian lambat. Nanti ada jawapan balas balik. Adakah dia orang menganggap puasa dia orang lagi hebat? Tak. Islam ada penjelasan dia. Maknanya puasa juga ibadah yang tertua. Umat dulu pun buat. Contoh kata Imam Qurtubi, Nabi Adam puasa 3 hari dalam sebulan. Nabi Isa puasa 50 hari dalam setahun. Orang-orang Israel 40 hari dalam setahun. Itu. Yang ketiga, ibadah tertua di dunia adalah ibadah haji. Surah Al-Hajj
ayat 27. Wa adzin fin nasi bil haj. Ibrahim, suruhlah semua umat manusia mari buat haji di Mekah. Kan? Mari buat haji. Suruh dia orang, nanti dia orang datanglah, unta lah, berjalan kaki lah dengan pelbagai bentuk kenderaan. Dan yang keempat, ibadah tertua di dunia, inilah tajuk kita hari ini. Iaitu solat. Boleh rujuk dalam Quran, iaitu ayat kita baca tadi, boleh? Ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Mudathir. Juga satu lagi yang menjadi dalil bahawa umat dulu juga mendirikan ataupun melaksanakan solat atau semayang, surah Ghafir ayat 55. Akan saya perincikan lepas ni, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mukadimah yang begitu terperinci dan mudah kita faham di manakah hala tuju topik perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan raikan soalan yang bertuah yang pertama pada pagi ini daripada Facebook, Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat merupakan ibadah istimewa kerana ia diperintahkan di langit bukannya di bumi seperti ibadah-ibadah yang lain. Apakah peristiwa di sebalik ibadah solat ini? Yang kedua, apakah solat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekembalinya dari peristiwa Isra' dan Mi'raj? Jadi soalan pertama Ustaz, peristiwa di sebalik solat dan juga solat pertama Nabi SAW balik daripada Isra' dan Mi'raj. Baik, terima kasih pada sahabat yang menanyakan soalan. Semestinya solat ini seperti yang saya akan sebutkan di awal tadi ni, solat ra'sul ibadah. Semayang ni dia kepala ibadah. Kalau dah nama kepala tu, maknanya dia ada keistimewaan yang ada istimewanya berbanding yang lain-lain punya ibadah. Sebab apa? Salah satunya, tadi soalan pertama kan? Salah satunya adalah solat ini Nabi SAW menerima ia secara langsung direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan ibadah-ibadah lain, semua atau kebanyakannya berdasarkan ataupun dititah perintahkan menerusi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, pensyariatan itu dan ini, ibadah itu, ibadah ini. Namun solat, Allah Ta'ala sendiri panggil nabinya, memanggil kekasihnya bertemu pada malam peristiwa Isra' wal Mi'raj untuk diberikan anugerah solat yang kita semua sedia maklumlah, permulaannya 50 waktu, diminta kurang semua tu. Jadi dia ada istimewa lah, maknanya yalah, tuan-tuan bayangkanlah kita duduk di pejabat, tiba bos panggil Muhammad, mari sekejap. Yang lain-lain semua mesti tertanya-tanya kan. Ui, apa kan? Bos panggil dia seorang kan. Panggil dia seorang. Rupa mesti ada sesuatu yang bos nak beritahu. Padahal bos boleh je buat pengumuman semua. Okey semua, saya bagi cuti lah minggu depan. Kita pun dah habis, dah teruk kerja minggu lepas. Kita kerja ad hoc hujung minggu. Saya bagi cuti seminggu. Itu semua dapat tahu. Tapi ni tiba-tiba seorang staff je dipanggil. Mesti something, orang panggil apa, orang tiba special lah, istimewa kan. Zak, beritahu turun saja. Tadi bos cakap apa? Ada. Special banding orang lain. Dia ada istimewa dia yang tersendiri. Dan juga nak jawab lu ke macam mana? Nak sambung? Boleh lagi. Okey. Dan seterusnya, berbalik pada soalan kedua tadi tentang solat yang pertama. Ya. Ada beberapa pendapat para ulama menyebutkan, antaranya menyatakan bahawa solat pertama yang dilaksanakan sejurus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekembalinya daripada Isra' wal Mi'raj adalah solat Zuhur. Adalah solat Zuhur. Sebab baginda Nabi perjalanannya adalah daripada selepas Isya'. Nabi ikan Isra' Mi'raj, lepas Isya' sampailah sekembalinya Nabi ke dunia atau ke bumi ni semula adalah sebelum subuh. Jadi dilaksanakan pertama adalah Zuhur. Walau ada pendapat yang mengatakan Asar, tapi istimewanya, kalau ni saya nak sebutlah, beza ataupun apa dia punya kelainan solat sebelum Isra' Mi'raj dengan solat selepas Isra' Mi'raj, antaranya apa? Iaitu kalau solat sebelum Isra' Mi'raj dia tak ada rukuk. Dia tak ada rukuk.
Dia lepas Nabi balik pada Isra Mi'raj, solat ni dia ada rukuk, perbuatan rukuk tu. Maksud ini sendiri diakui oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang sering solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali semua kita tahu bahawa antara manusia ataupun sepupu Nabi yang antara golongan terawal memeluk Islam. Dia tengok Nabi semayang dengan Siti Khadijah kan. Jadi mula timbul dah hati dia menerima hidayah dan lepas tu dia ikut Nabi dan dia sendiri dapat perhatikan bahawa sebenarnya tak ada rukuk, ni ada rukuk pula. Itu bezanya di situ. Baik. Moga terjawab. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, itu sedikit sebanyak orang kata sejarah awal kedatangan, orang kata apa, macam mana kita boleh diperintahkan solat dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, kita akan berat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tajulah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan kita hari ini, sirah perintah solat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan juga saya kasihi, terima kasih bersama dengan Tajulah Ustaz, dan saya pohon untuk kita sama-sama tunggu sehingga ke akhir rancangan. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu dan dapat kita tulis dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Tak banyak pun tak apa tuan-tuan, yang penting sedikit perubahan yang kita nak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Baik, kita nak ambil satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perintah solat yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solat fardu 5 waktu sehari. Bilakah pula cara-cara mengerjakan solat ditunjukkan kepada baginda sebelum perintah solat diterima? Bagaimanakah amalan solat dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Seperti tadi Ustaz, nak tahu sebelum ni. Jadi sebelum solat mesti akan tahu kaedah semayang. Kaedah solat tu sendiri. Bagaimana Nabi belajar? Silakan. Baik, terima kasih ya. Juga terima kasih pada sahabat kita yang beri soalan Al-Ali okey. Macam mana dia rename masa dia daftar Facebook kan? Dahsyat tu, dia mesti ada makna tu ya. Kalau Arab macam tu, anak kadang dengan bapa nama sama. Atau dia Arab ni anak dengan atuk dia. Tok Ki dia ke apa sama nama, Tok Wan dia apa. Tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini satu soalan yang bagus untuk kita sama-sama atau mungkin kita tertanya-tanya sebelum ni kan. Bagus, saya nak kongsikan, iaitu rupanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, baginda menerima 5 waktu solat yang telah pun dititah perintahkan oleh Allah SWT, dan kemudian seterusnya diajarkan kepada kita semua umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun menurut ulama sirah bahawa daripada awal dakwah Nabi lagi, solat telah pun disyariatkan. Cuma secara official, rasminya balik pada Isra Mi'raj tu. Tapi sebelum tu dah memang ada dah. Nanti saya cerita sikit-sikit lah. Nabi-Nabi terdahulu sikit sebanyak dia punya waktunya, mungkin dari sudut bilangan rakaatnya, ataupun beberapa lah hal-hal berkait dengan solat umat terdahulu. Kita cerita sekejap lagi ni. Yang mana kata Ibnu Ishaq, dia cerita bahawa Jibril menghentakkan satu kawasan lembah di Aqabah sampai terbit satu mata air, dan lalu Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk dan mereka berdua mengerjakan solat 2 rakaat. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun balik pulang. Apabila hati baginda tenang, tenteram, baginda bawa pula Khadijah ke mata air tersebut, mengajarnya mengambil wuduk sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril, dan mereka berdua pun bersolat 2 rakaat bersama-sama, Nabi dan Siti Khadijah. Inilah dakwah. Maknanya apa-apa pun isteri kita dulu, ataupun ahli keluarga kita dulu, ibunda kita, adik-beradik kita dapat ilmu, jangan lupa yang ni dapat ilmu begini, masuk dalam grup cucu-cucu Tok Yah, kan apa ni, Tok Wan Mut, contohlah, masuk dalam grup, dapat ilmu apa, share. Hari berikutnya Nabi dan Khadijah mengerjakan solat sama-sama, namun secara
secara sembunyi-sembunyi, sebab di peringkat awal dakwah Islam kan sembunyi lagi. Dan rupanya pada waktu itu Ali karamallahu wajhah datang ke rumah dan melihat Nabi dan juga Khadijah tengah solat. Kemudian dia tanya, wahai Muhammad, apa yang kamu dua buat ni? Maksudnya dia belum lagi meluk Islam. Kamu dua buat apa ni? Di peringkat awal dakwah. Kemudian Nabi kata, inilah agama yang dipilih Allah dan dia mengutuskan para rasulnya untuk menyampaikan kepada manusia. Aku menyeru kamu pada Allah satu-satunya dan meninggalkan sembahan pada Lata dan Uzza dan seterusnya. Ali kata, kalau macam ni aku nak bagi tahu ayah aku macam ni. Nak beritahu dengan Abi Talib. Nabi kata jangan beritahu lagi, nanti dia jadi riuh. Nanti saya sebenarnya nak bacakan dia punya teks dia, tapi takut nanti tuan-tuan rasa macam begitu berkitab sangat pula kan. Saya ringkas-ringkas halangan. Jadi nanti jadi riuh sangat pula. Dan akhirnya di kemudian harinya bila Sayyidina Ali memeluk Islam dan beliau merupakan antara orang muda terawal yang memeluk Islam ni, daripada saat itulah beliau mengikut dan bersama-sama dengan Nabi SAW solat. Jadi ringkasnya di sini adalah malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW tata cara. Sedari awal ataupun sejak daripada awal lagi tentang pelaksanaan solat, maknanya dari wuduknya sampailah ke pelaksanaannya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Itulah kita selalu kenali malaikat Jibril ni guru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai solat pun malaikat Jibril yang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah hikmahnya Allah SWT menetapkan masa tertentu setiap waktu solat itu dan jumlah rakaat yang berbeza juga? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Dia nak tanya pasal hikmah Ustaz. Pasal apa? Dia 2, 4, 3. Silakan. Okey. Saya nak mulakan kat mana ni ya? Macam ni lah. Saya nak mudah fahamkan para penonton-penonton semua begini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih maha mengetahui akan hikmah di sebalik penetapan waktu dan penetapan jumlah rakaat bagi setiap kefarduan waktu-waktu solat daripada subuh sampailah ke Isyak. Namun, ini bagus juga untuk kita saja nak kongsi ya. Saya pernah dengar juga dulu-dululah ada cakap-cakap dalam masyarakat kita menyebutkan yang kata mereka iaitu subuh ini permulaannya adalah Nabi Adam. Dan kenapa 2 rakaat? Tuan-tuan jangan kata oh betul lah, nanti lu dengar saya jelas sampai hujung kan. Takut ke orang itu kerat. Dia kerat nanti habis kata saya bawa benda pahaman mana pula ni. Dengar betul-betul sampai hujung Ada yang mengatakan bahawa subuh ini dimulai oleh Nabi Adam. Dan kenapa 2 rakaat? Sebab rakaat pertama Nabi Adam mula-mula diturunkan ke dunia gelap. Syurga terang, turun dunia gelap. Bila gelapnya, rakaat pertama tu semayang saja terlepas daripada kegelapan, jadi syukur. Rakaat kedua pula sebab daripada gelap tadi, ada siang, main matahari. Rakaat kedua, syukur pertama terlepas kegelapan. Rakaat kedua syukur kerana dunia kembali terang sebab adanya siang. Itu satu. Kedua, iaitu solat zuhur dimulai oleh Nabi Ibrahim kerana ketika itu diperintahkan sembelihkan anaknya 4 rakaat. Rakaat pertama syukur anaknya ditebus dengan kibas. Tak sembelih anak tukar dengan kibas. Tu. Rakaat kedua syukur sebab terhindar terbuang daripada rasa duka cita, kesedihan anak kesayangan kan. Jadi syukur rakaat kedua. Rakaat ketiga menuntut keredaan Allah. Rakaat keempat adalah rasa amat gembira dengan kurnia Allah. Anak diselamat, anak tak jadi nak sembelih, ganti pula kibas, lepas tu ada lagi nikmat-nikmat yang selanjutnya Tuhan bagi. Zuhur. Yang ketiga solat asar. Asar pula iaitu dimulai oleh Nabi Yunus sebab Nabi Yunus cerita kita semua sedia maklumlah, 4 rakaat itu adalah kerana terselamat daripada 4 kegelapan. Pertama, gelap perut ikan yang menelan Nabi Yunus. Kedua, selamat terlepas daripada gelapnya laut tan dalam. Ketiga, kerana terlepas daripada gelapnya malam, laut semua tu. Dan keempat, gelapnya kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam.
Ya, panjang. Saya ringkas-ringkaslah. Maghrib dikatakan Nabi Isa, Isya dikatakan Nabi Musa. Namun pendapat ini, itu saya dengar sampai habis ni. Namun pendapat ini ataupun apa yang disebutkan ini adalah cerita yang bukan daripada hadis-hadis yang sahih. Maknanya penjelasan ini tak boleh dijadikan hujah sama sekali. Tak boleh. Tak boleh jadi hujah, tak boleh maknanya nak dijadikan bahan untuk kita kajian apa, dia tak boleh. Sebab apa saya sebut juga? Sebab ada orang cakap macam tu. Cakap sampai ke telinga kita. Jadi saya rasa tak boleh. Lagi-lagi pula dia tulis dalam WhatsApp pula, masuk dalam grup. Tahukah kalian kenapa kita kena 4 rakaat? Sebab Nabi itu kerana ini yang pertama, kedua. Oh, saya kata tak boleh jadi macam ni. Dapat platform Tanyalah Ustaz. Inilah saya nak bagi tahu pada semua. Kerana apa? Rupanya umat atau nabi-nabi terdahulu juga solat. Dengar baik-baik, solat umat maupun nabi terdahulu adalah 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu petang. Buktinya apa? Dalam Quran surah Ghafir ayat 55, Allah Taala berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li zambik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, maka bersabarlah kamu kerana sungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan waktu pagi. Surah Ghafir ayat 55. Kata ulama tafsir, ungkapan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu waktu petang dan pagi maknanya adalah solat pagi dan petang, 2 rakaat. Wallahu a'lam. Itu sejarah dia. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan yang mulia, itu yang kita nak kena ambil tahu dan maklum. Kadang-kadang banyak cerita-cerita yang kita dengar mungkin kurang tepat dari segi sudut pembelajarannya ataupun kefahamannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, kita nak ambil pemanggil yang pertama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Bagaimana Ustaz sebut tadi umat sebelum Nabi Muhammad ialah dia solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Soalan saya Ustaz, apakah solat yang kita diterima oleh Nabi Muhammad pada peringkat awal iaitu 50 waktu, dan apakah sama semua solat yang diperintahkan antara Nabi-Nabi yang terdahulu, contoh Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Musa, adakah mereka juga menerima solat sebanyak 50 waktu di siang dan malam ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Rumajid atas soalan yang diberikan. Adakah Ustaz, macam soalan Tuan Haji Omar tadi, dia fikir adakah sebelum ni Nabi Muhammad SAW ni adakah ada ketetapan waktu 50 waktu dan sebagainya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih juga pada penonton-penonton Tuan Haji Omar yang mengajukan soalan yang tak jemu-jemu mengajukan soalan dan merancakkan lagi perbincangan kita. Sebab ada orang dia setengah sana rancak, sini rancak kan. Ini kita rancak dengan soalan, kita suka. Sebab dia akan membenihkan lebih banyak lagi kepahaman pada masyarakat kita. Okey. Tuan puan semua, tidaklah diketahui, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui akan perincian tata cara solat umat terdahulu, kerana ia terlalu lama sangat. Seperti saya sebutkan di awal tadi, solat ni dia termasuk ibadah tertua di dunia. Jangankan kata sejarah solat, sejarah kita pun kadang ramai yang tak clear, tak apa nak faham lagi. Dia cerita terlalu lama. Hanya Allah saja yang tahu tentang perincian dia. Hanya kita dapat ketahui seperti yang baru saya sebutkan tadi, atau mungkin yang baru saja buka TV, anda bersama Tanyalah Ustaz dalam silibus sirah, tajuknya perintah solat. Kita bincang tadi ni apa tentang sejarah solat. 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Dan rupanya umat dan nabi-nabi dulu pun dia ada dia punya solatnya yang tersendiri. Cara pelaksanaan. Wallahu alam. Ada yang mengatakan caranya berdiri saja. Contoh macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam kan dia pegang tongkat. Sehingga kan baginda telah pun wafat. Meninggal dunia, wafat secara biri sambil pegang tongkat, dan tongkat dia sudah dah setahun dah dimakan anak-anak dah dari dalam. Para jin-jin ni duk buat kerja.
Nak buat kerja pun maknanya nak mengular ke apa pun tak berapa nak berani sangat pasal tuan duk tengok. Nabi Sulaiman duk tengok. Padahal Nabi Sulaiman dah wafat dah. Dia orang duk ingat Nabi Sulaiman tengah duk semayang. Meninggal dah secara berdiri. Wallahu a'lam. Jadi bukan setakat tu je. Termasuklah Nabi Allah, Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam juga dirakamkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ayat yang ke-30 mana tak jumpa ni 31 apa difirmankan Allah Taala ni masa Nabi Isa kan. Nabi Isa masih kecil bayi lagi kan bercakap bila orang terkejut bayi bercakap. Dan antara dialog ataupun yang disebutkan oleh Nabi Isa adalah وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan ia, yakni Allah, jadikan daku seorang yang berkat di mana saja aku berada dan diperintahkan daku semayang. Nabi Isa diperintahkan aku semayang. Ada sebut berapa rakaat apa? Tak. Jadi setakat tu dah, jangan pening. Diperintahkan aku semayang dan memberi zakat selagi aku hidup. Sadaqallahul azim. Selesai. Lagi apa lagi? Ni pun sedap agak cerita Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria kan kisah terkenal yang baginda berdoa pada Allah Taala untuk mendapat zuriat dalam solat dan Allah Ta'ala perkenankan permohonan baginda juga dalam solat tu sendiri. Maknanya bukan habis bagi salam barulah dapat. Tak, dalam solat Allah dah perkenankan, iaitu engkau wahai Zakaria, sungguh pun isteri engkau sudah pun maaf dengan izin menopause lah, dah tak boleh nak mengandung lagi dah. Tu sungguh pun begitu, Melayu kata mandul lah kan. Sungguh pun begitu, engkau tetap akan dikurniakan oleh Allah akan Yahya, akan dapat Nabi Yahya nanti. Itu Allah Ta'ala jawab dalam semayang. Maknanya umat dulu pun semayang. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku dan zuriat keturunanku di kalangan yang mendirikan semayang. Pada Isra Mi'raj mana belum lagi masa tu, tapi dah ada pensyariatan solat umat terdahulu. Jadi kalau ditanyakan Tuan Haji tadi adakah umat dulu pun 50 waktu juga ke apa? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Yang kita tahu setakat tadi tu je, pagi dan petang. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan yang mulia, bila kita belajar pasal sirah solat ni, kita kena perhatikan solat kita, adakah solat kita ni menepati waktu dan juga cukup rakaat. Jadi insya-Allah kita akan beras ketika kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kepada kita lagi dalam majlis ilmu. Tak kira Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan, hari ini topik perbincangan kita sirah perintah solat bersama Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya ada persoalan mengenai topik perbincangan kita, boleh terus hubungi kita teras 18001877 dan juga boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jadi tuan-tuan dan puan, tadi sebelum kita berehat, Al-Fadhil Ustaz dah ceritakan mengenai sejarah solat, bilakah solat dan juga siapa yang ajar Nabi, bilakah dan dengan siapa Nabi solat, Nabi ajak siapa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, berbaki lagi 1 jam dalam Tanyalah Ustaz ini, setengah jam di TV3 dan 1 jam di TV9. InsyaAllah mudah-mudahan moga-moga sempat untuk kita bicarakan soalan satu persatu. Jadi saya nak ambil soalan daripada Facebook, daripada Ana Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah perintah solat 5 waktu seiring dengan perintah wuduk sebelum mendirikan solat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Jadi Ustaz, solat dah tentu dapat daripada Isra dan Mi'raj. Wuduk ni macam mana Ustaz? Silakan. Ya, baik, terima kasih ya. Sahabat yang menanyakan soalan, juga semua penonton-penonton di luar sana. Kefarduan solat 5 waktu secara rasminya adalah diterima oleh Nabi setelah ataupun ketika berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj itu sendirilah, atau Nabi balik daripada Isra Mi'raj, maka 5 waktu solat itu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan pada kita semuanya.
Jadi wuduk pula bagaimana? Di sinilah ada perbincangan para alim ulama yang tidak kurang panjangnya juga, ulama-ulama yang memberikan pandangan masing-masing berkaitan tentang titah perintah berkait tentang wuduk itu sendiri. Ada yang mengatakan bahawa wuduk ini sejak daripada sebelum Isra' Mi'raj lagi, berdasarkan apa yang kita sebut tadi ni. Ingat Jibril dengan mata air yang terpancar mengajarkan Nabi, dan Nabi pula mengajar pada Sayyidatina Khadijah, dan kemudiannya Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan seterusnya. Peristiwa itu bila? Sebelum Isra' Mi'raj lagi. 5 waktu ke? Tak lagi. Ada juga pendapat mengatakan wuduk atau kefarduan wuduk ini adalah selepas Nabi balik pada Isra' Mi'raj. Sebab apa? Begitu. Kerana wallahu alam, kerana apa? Ada yang menyebutkan kefarduan wuduk itu berlaku ketika Nabi di Madinah. Dengan mengatakan bahawa surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yang mana surah Al-Maidah yang muka saya nampak serius sangat. Oh, serius. Oh, okey. Saya cuba relax sikit. Saya kalau cakap kan kakak saya pun kata, "Ilah hang ni karut dia kan, kau ingat." Okey. Saya risau kalau saya terlalu serius. Masih boleh diterima Ustaz. Teruskan insya-Allah. Okey. Sebab dia fakta kan. Kita tak bolehlah nak buat gurau lebih kurang. Cerita suami isteri tak apa kan. Kat mana tadi lupa dah. Dekat solat tadi Ustaz. Kan. Wuduk tu. Wuduk. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan izin saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Hei orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan semayang padahal kamu berhadas kecil, maka wuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kakimu meliputi buku lali. Hingga hujung ayat. Dan surah Al-Maidah ini surah apa? Madaniyah. Dia Madaniyah. Maknanya surah yang diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. Maknanya wuduk ni macam mana ni? Itu yang ulama beza pandangan. Kan tadi hadis ataupun riwayat yang kita baca tadi kan, Jibril ajar Nabi, dan juga Nabi mengajarkan Siti Khadijah sebelum, maknanya dakwah itu secara jahar, secara sir pada masa itu. Ini ayat ini turun masa Madaniyah ataupun selepas daripada hijrah. Jadi begitulah yang dapat kita fahami bersama, bahawa ada pendapat itu walau bagaimanapun wuduk itu juga adalah seiring dengan ibadah solat. Cuma solat 5 waktu kah? Tidak semestinya, kerana ada pendapat yang mengatakan sebelum pensyariatan 5 waktu lagi dah ada wuduk sebelum tu. Baik, alhamdulillah. Yang penting sebelum solat kena berwuduk dulu. Itu je lah. Itu yang paling penting sekali. Duk tanya wuduk sebelum tu kan, sebelum itu yang paling penting sekali. Lalah tak wuduk. Itu paling penting sekali. Jadi tuan-tuan yang mulia, jaga wuduk ni salah satu juga sunnah para sahabat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan mulia, kita ambil satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Al-Syal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah perintahkan supaya pintalah pertolongan dengan jalan sabar dan mengerjakan solat, seperti mana tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 45? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Soalan yang bagus. Allah selalu sebut benda dia terima kasih sahabat kita. Dia merupakan satu kesinambungan daripada ayat Al-Quran yang kita baca paling tidak pun 17 kali dalam sehari, iaitu apa dia? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kita baca ke Baqarah sehari 17 kali baca. Amboi sangat. Dahsyat. Wali. Tuan-tuan, wali. Okey. Jadi sehari kita baca surah Al-Fatihah 17 kali. Jadinya dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang mana Allah Taala sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami sembah, dan pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Cantik ayat ni. Kata setengah ulama, kenapa disebutkan na'bud nasta'in? Engkau kami sembah ya Allah, Engkau juga kami mohon pertolongan. Maksudnya
Patutnya minta tolong dalam sembah pun kalau dah boleh package sekali. Tak, kenapa dia berasingan? Sembah Allah dalam masa yang sama, sembah Allah dan minta tolong juga pada Allah. Kerana wujud manusia, Allah dia sembah, maknanya nak Allah Taala tu dia iyyaka na'budu, tapi dia bomoh kanasta'in. Dia Allah Taala tu dia sembah, tapi dia minta tolong tu dengan makhluk. Janganlah macam tu. Bomoh ni contoh, bomoh yang tak betul lah ni, yang syirik-syirik kurapat ni, kan? Yang guna ayat Quran pun tak apalah. Maknanya nak mohon pertolongan pun pada Allah. Soalnya nak mohon pertolongan pada Allah itu how? Bagaimana? Kita mohon isi borang. Mohon bantuan Jabatan Kebajikan apa, isi borang. Ya Allah macam mana? Bisabri wassalah. Sabar sama salat. Salat sama sabar. Cuma sedapnya lagi para ulama-ulama tafsir juga menyebutkan sabar itu juga boleh membawa maksud puasa. Sabar, wasta'inu bisabri. Minta tolonglah pada Allah dengan cara engkau berpuasa. Dan kita pun tak nafi ya, ulama ni dia bahasa semua lagi dia lebih memahami kan. Sabar, puasa. Puasa, sabar. Puasa dan sabar ni macam adik-beradik kan. Orang yang tak mampu sabar takkan boleh puasa. Kita daripada subuh tadi sampailah ke maghrib nanti tak makan, tak minum sebab apa? Sabar. Dia sabar. Walaupun nama dia Sabaruddin binti Sabar, belum tentu dia boleh sabar lagi. Jadi sabar. Rupanya nak dapat pertolongan Allah, kena rajin puasa sunat. Ramadan telah lah. Yang kedua, nak minta tolong pada Allah dengan cara solat. Juga ulama kata solat ini juga boleh membawa maksud, sebab as-salatu ad-du'a. Semayang itu doa. Semayang itu doa. Minta tolong pada Allah dengan jalan, dengan cara berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertama puasa, kedua doa. Rupanya dua kombinasi ini menjawab persoalan wasta'inu bisabri wassalah tadi ni. Insya-Allah kita akan mendapat apa yang kita hajatkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik lebih daripada apa yang kita hajatkan. Masya-Allah. Itu tuan-tuan mulia, penting untuk kita jaga solat. Mudah-mudahan Allah SWT menyelesaikan segala urusan kita. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu jangan keliru. Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat penonton-penonton yang masih setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan asbab kita menonton hari ini asbab hidayah untuk seluruh umat Nabi SAW. Baik, kita nak teruskan soalan kepada Facebook. Sahziatus Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah Nabi Musa AS menyatakan kepada Rasulullah SAW agar diminta dikurangkan solat 50 waktu kepada 5 waktu, dan menyatakan 5 waktu pun belum umat kamu dapat lakukan? Apakah kerana Nabi Musa AS telah melalui cabaran umatnya, iaitu Bani Israel, yang sangat berdegilan sikapnya dan merasakan kebimbangannya jika difardukan demikian? Jadi macam mana Nabi Musa ni dia boleh cakap kat Nabi Muhammad SAW, minta kurang sikit? Silakan Ustaz. Saya suka dengan ayat berdegilan tu. Sebab kalau salah sebut dia jadi bergedil. Lapar pagi ni. Berdegil dengan bergedil dia lebih kurang. Okey. Terima kasih sahabat kita yang ujung soalan gurau. Pagi tak boleh gurau susah Betul. Relax. Okey. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Rupanya kita dalam hidup ni cakap orang lama ni penting. Cakap orang berpengalaman ni perlu dalam hidup kita. Sebab dia dah lalui kan. Orang yang dah lalui pengalaman hidup, susah senang, nak ranjau duri, dia dah tahu. Jadi dia hanya mencurahkan pengalaman yang dia sedia ada untuk dijadikan pedoman di masa akan datang, generasi akan datang. Maka itulah yang ditunjukkan dalam hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dialog antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalam, iaitu dalam Sahih Bukhari Muslim diceritakan dalam perjalanan pulang baginda lintas saja di langit yang ke-6, iaitu Nabi Musa alaihi salam, baginda tanya kepada Rasulullah SAW,
apa yang Allah fardukan ke atas kamu dan umatmu? Nabi jawab, 50 solat pada setiap hari. Nabi Musa balas, kembalilah pada Tuhanmu dan mintalah kurang kerana umatmu takkan mampu untuk melaksanakannya. Aku, kata Nabi Musa, lebih mengetahui tentang manusia kerana aku telah mencuba kepada Bani Israel dan aku telah menguji mereka. Dah test, dah tengok dah diorang ni. Macam mana kemampuan diorang untuk melaksanakan solat tu sendiri. Nampak gayanya begitulah. Akur dengan nasihat Nabi Musa, Nabi SAW pun kembali kepada Allah, dan kisah yang kita pun sedia maklum, minta kurang, Nabi kita naik turun 9 kali. Kurang lebih untuk mohon kurangnya jumlah waktu solat daripada 50 sehinggalah tinggal 5. Walaupun 5 sekalipun Nabi Musa suruh naik lagi kan. Minta kurang kan. Tapi rupanya yalah Nabi kita segan. Kenapa? Walaupun 5 waktu tapi pahalanya bersamaan 50 waktu. Inilah kasih sayang Allah SWT. Jadi kalau maknanya kalau dah 5 pun tak mau sembahyang kau teruk juga. Tapi saja. Ada tak dalam dunia ni orang yang sembahyang 3 waktu? Ni sedap kan ni. Sajalah saya share lah. Ini maklumat tambahan. Tak payahlah serius sangat. Aduh, relax ni sembang-sembang. Dalam dunia ni ada orang yang sembahyang 3 waktu. Dia disebut ataupun sembahyang atau ritualnya itu dia dipanggil sebagai Shemoreh Israh. Shemoreh Israh ni maknanya orang Yahudi ya. Shemoreh Israh ni adalah ritual orang-orang Yahudi yang mana mereka dalam sehari diorang akan buat 3, iaitu disebut sebagai Syakharib, Mincha, Ma'arib. Syakharib, Mincha, Ma'arib. Syakharib ni macam subuh mayang subuh dia. Mincha ni macam semayang Zuhur. Maghrib ni macam Maghrib kot, lebih kurang bunyi nak lebih kurang. Maghrib lebih kurang. Jadi dia mayang 3 Maaf, maka kita janganlah sembahyang 3 waktu dah serupa puak-puak ni pula nanti Kita 5 jadi rupanya 5 waktu ini hargailah ia dan laksanakanlah ia dengan penuh kesyukuran kepada Allah SWT. Dan kalau ditanyakan apa hikmah di sebalik pengurangan itu, kadang ada orang kadang dia tak rupa nak faham, kata kenapa Allah Ta'ala ni nak, maaf ya dengan izin orang kata apa, macam seolah macam nak ragging Nabi pula, naik turun sekali zap 50 zap 5 terus dah. Tak payah banyak kali ulang alik buang karen orang muda-muda kata kan. Dah ada hikmah. Allah nak ajar pertama hikmah dia apa? Begitulah kita dalam berdoa. Mintalah benda sama walau berulang kali. Satu. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang Allah. Maaflah ni sembang orang muda benda boleh adjust. Allah Ta'ala bisa untuk adjust dengan hambanya. Boleh bertolak ansur, boleh kurang. Kenapalah kita tak boleh nak bertolak ansur dengan Allah? Kerja-kerja yang sedia ada, yang sepatutnya waktu itu untuk solat, boleh pula dahulukan kerja berbanding solat. Kenapa? Nampak dia punya sampai tu sampai. Rasa macam dengan bayan rasa. Ya. Yang itulah. Jadi kena keluar dulu dia rasa tu. Jadi hikmahnya banyak sangat. Jadi maknanya di sini orang yang tak menghargai solat, salah satu tandanya adalah dia sendiri tak rasa kemuliaan pada solat tu sendiri. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia azam kita perbaiki solat kita. Insya-Allah tuan mulia. Kita nak teruskan soalan daripada Muhammad Izzuddin. Perintah solat daripada 50 kali sehari semalaman dikurangkan oleh Allah SWT kepada 5 waktu sehari semalaman ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimanakah terjadi kepada umat akhir zaman sekiranya Nabi SAW tidak mahu bersusah payah berulang kali menemui Allah SWT dan meminta waktu solat dikurangkan? Jadi macam mana Ustaz? Kalau Nabi tak minta, kata orang ni, apa yang berlaku pada kita sebenarnya? Jadinya 50 waktu sembahyang kan. Maknanya lebih kurang setiap 20 minit 20 minit satu waktu. Semayang. Tak jadi ajar. Kan bukanlah apa, jadi maknanya sibuk je ke situ jadi Nabi SAW ni jauh pandang ke depan. Sungguh pun, tapi janganlah kita pandang bahawa semayang tu adalah sesuatu yang menyusahkan, membebankan. Padahal kita walaupun sekarang 5 waktu saja, tapi lain-lain yang kita aktiviti harian
kita hantar anak pergi sekolah, belanja kawan sarapan, belanja penceramah baju biru ni sarapan ke apa. Itu pun ibadah. Ibadah. Moderator pun ibadah juga. Iya, belanja moderator pun alamak kan. Nak juga. Takkan ustaz seorang. Nak juga. Jadi maknanya di akhir zaman ni satu benda yang kita perlu faham adalah golongan yang tarkus salah, yang meninggalkan semayang juga tidak kurang dia punya jumlahnya. Makin lama makin ramai. Akibat kenapa kalau orang tanya? Ya, barangkali kerana kesibukan dengan duniawinya. Pada saya lah, untuk macam mana kita nak memupuk rasa untuk seseorang tu jiwa dia kembali rasa cinta pada semayang, cinta pada solat. Saya nak bagi satu motivasi lah. Yang ini ayat bukan daripada saya lah, daripada Nabi SAW. Di mana dalam hadis qudsi rupanya baginda Nabi menyebutkan, setiap kali kita membacakan surah Al-Fatihah, tiap kali kita baca surah Al-Fatihah, rupa-rupanya setiap ayat yang kita bacakan itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah reply. Allah jawab pada kita, hamidani abdi, hambaku puji aku. Lagi apa? Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku dan dia serah diri kepadaku. Ni tapi ayat paling ni secara peribadi ya. Saya sendiri baca, kita sebab azam. Bila kita baca ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah Ta'ala. Allah jawab, haza baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hamba-Ku itu. Ini antara aku, Allah Ta'ala lah, dengan hamba-Ku itu. Wali abdi, dan untuk hamba-Ku itu, maknanya semayang dia jaga, ibadah dia, halal haram dia pelihara diri semua, hubungan baik silaturahim mak bapak keluarga dia jaga, tanggungjawab nafkah isteri anak-anak semua dia jaga betul. Masalah apa yang diminta aku bagi, apa diminta aku bagi. Bayangkan dalam semayang, dalam solat sehari semalam 17 rakaat kita solat yang fardu, tak termasuk yang sunat-sunat lagi ni, Allah Ta'ala memberikan. Oh, untungnya. Memang untung lah siapa yang benar-benar hayati. Tapi kalau Fatihah baca lebih kurang, macam mana nak mohon dengan penuh rayuan, dengan penuh penghayatan. InsyaAllah lah. Permohonan kita akan diperkenankan Allah. Amin. Masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, insyaAllah kita cuba perbaiki solat kita daripada hari ke hari. Mudah-mudahan kita solat ni dengan rasakan kekhusyukan taat kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah kita terus kepada Facebook Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perintah solat dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Soalan saya Ustaz, apakah hikmah Isra' dan Mi'raj dan kisah perintah solat yang diturunkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. Hikmah Isra' dan Mi'raj dan solat Ustaz, silakan. Oh, banyak. Maknanya hikmah ataupun sesuatu yang di sebalik kejadian atau peristiwa Isra' wal Mi'raj ini terlalu banyak. Namun dapat saya rumuskan di sini, para ulama memudah fahamkan kita adalah, iaitu Isra' wal Mi'raj ini adalah satu bentuk perjalanan kita menuju Allah, yang mana yang jadi penghubung dia adalah solat. Bahasa motivasi kita kalau sekolah dulu, ustaz-ustaz kita kata apa? Kalau kita nak dengar apa Allah cakap, baca Quran. Tapi kalau kita nak bercakap dengan Allah, solat semayang bercakap-cakap dengan Allah, merayu-rayu pada Allah, semayang. Tapi kalau nak dengar bicara Allah, bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jadi maknanya Isra' Mi'raj ni dia adalah satu, seolah-olah macam satu laluan nak menunjukkan bahawa inilah cara engkau macam mana nak berhubung dengan Tuhanmu. Nabi tak apalah dapat direct langsung jumpa. Kita ni macam mana hamba. Jadi caranya itu. Lepas tu as-salatu mi'rajul mu'min. Semayang itu adalah mi'raj. Orang beriman. Apa makna mi'raj? Pendakian, mendaki. Bukan daki di badan, tu daki lah, itu kena mandi. Pendakian, mendaki ke langit tu, pendakian pada menuju Allah itu adalah dengan
solah. Dan solah ni pun kita tahulah dia silah, hubungan. Solah, silah, silaturahim kan, hubungan, kasih sayangan, hubungan persaudaraan. Solah hubungan kita dengan Allah dihubungkan menerusi ibadah solat. Masya Allah. Pada saya benda tu satu motivasi untuk kita. Hubungan kita dengan Allah SWT diukur, Ustaz. Maksudnya boleh tak? Didaki dengan solat tadi. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, kita nak bicarakan lagi mengenai kisah sirah perintah solat ini. Tapi kita dah sampai ke penghujung rancangan. Tapi di TV3. Di TV3 Ustaz. Kita akan sambung lagi di TV9. Cuma tadi kita tak sempat Ustaz. Saya duk tanya-tanya. Ada tak azab orang yang solat subuh beza dengan solat Zuhur, Maghrib? Cuma kita tak sempat nak bicara bab tu Ustaz. Adakah spesifik ada azab tertentu ataupun ada kelebihan tertentu kalau yang tak semayang tu? Tak semayang tadi tu. Yang subuh, Zuhur, Asar tu. Ada yang pilih-pilih Ustaz. Kita akan bicarakan benda tu selepas ini insya-Allah di Tanyalah Ustaz. Jadi terus setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita sirah perintah solat. Jadi tuan-tuan yang mulia, terima kasih kerana sudi bersama dengan Tanyalah Ustaz sehinggalah ke TV9 ni pada waktu pukul 8 ni. Terima kasih saya ucapkan. Yang baru bersama kita di TV9, saya ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang ingin tahu lagi apakah topik perbincangan kita, jangan lupa untuk singgah ke Facebook kami Tanyalah Ustaz di TV3. Dan di situ ada ruangan live dan juga siaran ulangan dalam topik-topik Tanyalah Ustaz insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang mulia, tanpa selengahkan masa, tadi sebelum kita berehat, kita ada benda-benda nak bertanya kepada Fadil Ustaz. Dan benda tu sebenarnya berkeliaran ataupun berada dalam masyarakat kita, isu-isu begini. Adakah ada azab-azab yang tertentu kepada solat-solat yang tertentu? Contohnya Al-Fadil Ustaz. Sekiranya kita tak solat subuh, adakah ada azab yang tertentu bagi orang tak solat subuh? Tak solat Zuhur, adakah azab tertentu? Begitu jugalah seterusnya sampailah ke solat Isyak. Silakan Fadil Ustaz. Baik, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton yang baru sahaja bersama-sama di TV9 atau yang daripada TV3 tadi, kita sedang dalam silibus sirah perintah solat. Balik soalan pada dan Hilman tadi ni, adakah ada hadis yang menyatakan bahawa azab tertentu bagi solat-solat tertentu dikenakan kalau ditinggalkan solat tersebut? Dengar baik-baik ya. Memang wujud perkataan-perkataan yang mengatakan bahawa kalau tinggal sembahyang subuh ada dia punya balasan azab tertentu. Contoh, ada yang mendakwa kata Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, meninggalkan satu kali solat subuh akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun bersamaan dengan 60,000 tahun di dunia. Meninggalkan satu kali solat zuhur, dosanya sama seperti membunuh 1000 orang Islam. Meninggalkan satu kali solat asar, dosanya sama dengan meruntuhkan Kaabah. Meninggalkan satu kali solat maghrib, dosanya sama seperti berzina dengan orang tua. Meninggalkan satu kali solat isyak, tidak akan diredai Allah Ta'ala, tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum dari nikmatnya. Memang ada tu. Memang ada, maksud saya dakwaan yang mengatakan begitu. Kat mana itu RNR ke mana saya nampak? Ada agak ke ada dalam TV yang keluar tu kan? Lebih kurang macam ni lah. Maknanya ustaz tengah mayang baca. Dah, lepas mayang lah kita baca. Dah kan mayang baca TV tu pula. Kan? Dah ada tembak kita pula. Kalau anda dengar penyataan-penyataan ini, maka ingat, riwayat ini tidak diketahui asalnya dan ia adalah palsu. Saya ulang sekali lagi, tak diketahui asalnya dan ia adalah palsu. Oleh kerana itu, haram bagi kita untuk sebarkannya, melainkan untuk menyatakan akan kepalsuannya. Maknanya macam saya baca tadi kan. Habis tu ustaz dah tahu kata haram, ustaz duk sebar buat apa? Untuk menyatakan akan dia punya di sebaliknya tu apa hukum. Tidak, kalau saya tak jelas, tuan-tuan pun tak tahu kan. Penonton-penonton kita pun tak tahu. Ini kerana menyandarkan sesuatu yang tak dikatakan oleh Nabi SAW adalah satu dosa yang
besar. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata sesuatu yang aku tak cakap pun, Nabi tak sebut pun, maka ambil tempat siap-siap dalam neraka. Ataupun ada juga dalam dakwaan hadis yang lain mengatakan bahawa barang siapa yang meninggalkan solat subuh maka tak ada cahaya pada wajahnya. Barang siapa yang meninggalkan solat zuhur maka tak ada keberkatan pada rezekinya. Barang siapa yang meninggalkan solat asar maka tak ada kekuatan pada jasadnya. Barang siapa yang meninggalkan solat maghrib maka tak ada buah atau hasil yang boleh dipetik dari anak-anaknya. Barang siapa meninggalkan solat isyak maka tidak ada kenyamanan dalam tidurnya, tidur tak tenteram. Pun juga riwayat ini tak diketahui asalnya daripada kitab-kitab hadis yang muktabar dan ia adalah riwayat atau hadis yang palsu. Jadi oleh kerana itu berhati-hatilah penonton-penonton semua. Mungkin yang menyampaikan kata-kata ini dengan niat atau dengan tujuan bukan apa Ustaz, kita nak mengisafkan orang. Kalau kita sekadar tak semayang, neraka, alah, tak feeling Ustaz. Kita nak bagi orang seram sikit. Kalau tak semayang subuh jadi apa, zuhur jadi apa, jangan. Kerana salah satunya disiplin ilmu. Lepas tu pula nanti takut termasuk dalam kalangan golongan yang Nabi SAW sebut ambil tempat dalam neraka kerana dia mendustai apa yang ataupun dia menyandarkan kata-kata yang palsu tersebut pada Nabi SAW. Habis tu Ustaz, macam mana kita nak bagi orang ingat ni? Saya ingat macam inilah. Paling-paling tidak pun 2 ingatan. Pertama, tak semayang saja masuk neraka seperti yang dirakamkan Allah dalam surah Muddassir. Ayat apa? Ayat 42 sampailah ayat yang ke 43. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Hey, kenapa kamu semua masuk neraka ini neraka Saqar? Jawab mereka yang duduk sebagai ahli yang tengah dibakar dalam neraka Saqar itu, kami dulu tak semayang. Dibakar dalam neraka Saqar. Satu ingatan. Cukup. Itu cukup dah. Satu. Yang keduanya adalah iaitu ingatan berkaitan tentang solat ni, dia adalah amalan pertama akan dihisap, dihitung di hari akhirat. Okey, begini, dalam hadis Nabi SAW bersabda, kata bagi Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Ila akhiril hadis. Ada lagi sambungan hadis tersebut. Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya amal pertama kali dihisap pada seseorang hamba itu di hari kiamat adalah dia punya semayang. Sambungannya itu Nabi sebut kalau semayang dia tu settle selamat, maka yang lain-lain pun okey lah. Sebab dia kan rasul ibadah, kepala ibadah. Tapi kalau semayang pun tunggal langgang, yang lain-lain pun begitulah masa depan dia. Saya nak fahamkan begini, dia solat ni dia umpama ialah ibaduddin, solat tiang agama, betul. Tapi kalau bahasa orang sekarang nak senang faham lagi juga, semayang ni dia bagaikan lesen lah. Lesen macam kita lesen mandu. Tuan-tuan punya kereta apa kuasa kuda sekalipun, canggih, apa wiper buka sendiri, apa pakai niat. Nawai tu apa? Wiper buka sendiri. Lepas tu tayar meletup. Dia tukar sendiri tak payah jack lah. Home. Sok. Sebab transformer tak buat lagi. Dia sok lagi. Lepas tu kalau macam nak minum air mineral lah, dia keluar daripada bawah tu. Steering bawa air. Dahsyat. Sekali roblok. Cik berhenti cik. Kita pun berhenti. Buka tingkat. Minta lesen mandu cik. Lesen mandu. Lesen mandu tak ada tuan. Tapi kereta saya ni, tengok tu. Wiper pakai niat. Saya niat ni. Nampak dia duduk. Tayar tu baru tadi dia salin. Dia meletup tadi, dia bersalin. Dia baru tukar tadi tu. Jadi encik ni tak faham bahasa ke apa? Saya minta lesen. Yang duk cerita canggihnya kereta buat apa? Tapi lesen tak ada lah. Lesen tak ada keluar. Saya nak ceritanya apa? Kalaupun tuan-tuan ni punya amalan-amalan lain punya canggih, semayang tak ada, tak ada semayang, macam seolah tak ada nilai. Tak ada nilai semua ibadah-ibadah yang lain tu. Tu kata tiang tu. Roboh tiang habis yang lain. Tingkap cantik, dinding lawa, bumbung elok, kornis lah pasang apa pun, roboh rumah tu. Tiang je pun. Namanya solat. Itu tuan-tuan dan puan yang mulia, kita kena faham satu benda. Dalam kehidupan kita ni, kalau tak solat, bukanlah tanda kita. Itulah salah satu tanda pembuktian kita sebagai orang yang beriman. Betul. Jadi insya-Allah
kita nak seterusnya. Bila kita pasal solat tadi Ustaz, dah sebut pasal azab, ada soalan pasal syurga pula. Betul ke ada syurga itu dengan rahmat Allah SWT, bukan sekadar solat? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Maksudnya Ustaz, macam mana? Ini ya satu dia kalau ikutkan bab ni, dia ada satu, saya ingat episod lain lah kot, lagi sedap, cerita luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah. Tapi kali ni kita lebih pada fokus sejarah solat. Tapi tak apa, dah dia tanya kita raih. Tapi taklah secara apa tadi kita sebut? Sekali lalu. Bukan 2 kali ya. Kak Syaf dia bukan 2 kali ya, sekali lalu. Apa ni? Tapi penonton tak faham kan? Apa sekali lalu 2 kali lalu? Tak apa, kita yang faham. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Masuk dalam syurga Allah betul dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Berdasarkan banyak riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis Nabi. Contohnya yang diceritakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah menceritakan dulu ada 2 orang Bani Israel, seorang ahli ibadah atau seorang ahli taat, seorang ahli maksiat. Yang ahli taat ibadatnya lah, yang maksiatnya lah hidup tunggang langgang merapu semua ni. Yang ahli taat ni pesan kawan, kembalilah jalan benar, biar tahu jangan keliru, jangan merapu lah, bumbang-bumbang, nasihat-nasihat. Yang ahli maksiat ni dia bengang lah, nasihat engkau maknanya yang sibuk hal aku lah, kalau bahasa orang sekarang apa, kubur masing-masing lah, kau dulu kau jaga engkau lah, sudah. Ahli taat punya bengang, dia kata engkau ni memang tak ada tempat di syurga. Jenis engkau punya perangai macam ni lah, tak ada tempat di syurga. Ditakdirkan Allah, dua-dua meninggal dunia. Sampai depan Allah, Allah tanya, siapa ni ahli taat, yang syurga neraka ni memang dalam pengetahuan kau lah. Dia ni syurga, dia ni neraka punya orang apa. Dia speechless, tak tahu nak jawab. Senyap. Ambil tempat dalam neraka dengan kemurkaanku. Yang kau pula ahli maksiat, masuk dalam syurga dengan rahmatku. Ahli maksiat masuk syurga macam mana ni? Tu kata rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi janganlah pula ini penonton-penonton semua dalam bab apa, jangan kata kalau macam tu Ustaz kita ahli maksiat lah, maksiat pun masuk syurga. Sekali lagi kita sebut dengan rahmat Allah. Itulah tu menunjukkan bahawa Allah ni bukan, kan nanti ada setengah orang faham Tuhan ni kerja menghukum ya. Sikit berdosa tu dosa ni haram ni tak boleh lempar neraka. Dah, Allah ni penyayang pada hamba-hamba dia. Tu yang nak dimaksudkan. Malah Nabi SAW sendiri menyebutkan bahawa masuk dalam syurga bukan kerana amalan, tapi kerana rahmat Allah. Sahabat tanya, wala anta? Dah, wala ana. Aku pun sama. Nabi sendiri pun dengan rahmat Allah. Bukan kerana amalan-amalan semata-mata. Tapi banyak tapi tu. Banyak tapi ada lagi insya-Allah. Ya tuan-tuan mulia, itu sedikit sebanyak. Bila mana kita belajar pasal solat tadi tu, kita kena ingat solat ni kerana Allah semata-mata dan kita jazamkan untuk perbaiki solat kita insya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, sirah perintah solat. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya banyak makluman yang kita dapat. Satu solat yang kita lakukan di atas dunia ni semata-mata untuk membuktikan kita siapa kita di hadapan Allah SWT. Siapa kita, beza kita dengan agama yang lain. Bukti kita sebagai orang beriman adalah dengan solat saja. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, kita akan teruskan soalan daripada Facebook, daripada Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Ustaz, biasa kita dengar dirikan solat dan keluarkan zakat. Soalan saya, kenapa solat digandingkan dengan zakat, bukan puasa atau ibadah lain? Adakah kedua-dua ibadah wajib ini yang paling berat dilakukan berbanding ibadah wajib lain? Jadi Ustaz, kenapa Ustaz solat mesti dikaitkan dengan zakat? Silakan. Ya, terima kasih sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kedua-dua ibadah ini dia merupakan ibadah yang ada matlamat tersendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada hamba-hambanya. Solat ni kalau ikutkan, atau ibadah lah secara keseluruhan, dia adalah manifestasi kepada kesyukuran. Syukur ya. Allah Ta'ala tak berkehendak pun. Contoh zakat. 2.5% tu.
berapa yang kita bayar tu kan, cukup haul. Jadi Allah Ta'ala tak berkehendak pun zakat emas, zakat pendapatan kita. Tapi perasan tak sebenarnya duit tu nanti aliran dia, saluran dia ke mana? Ke manusia balik. Bukannya bagi pada Allah pun. Allah Maha Kaya sama manusia balik. Sama macam ibadah korban kan, 1/3 di sini, 1/3 orang susah, fakir miskin, 1/3 kan, untuk orang balik, dari manusia ke manusia balik. Jadi dia adalah apa? Manifestasi syukur pada Allah, berterima kasih sama manusia. Macam tu. Cuma macam contoh solat dan zakat, kenapa sering kali kita dengar ayat ni dia akan berganding bersama. Inilah kata para ulama-ulama, kalau tak salah saya, ulama-ulama ulumul Quran menyebutkan ia merupakan satu hikmah di mana dipanggil sebagai ayat-ayat perintah berkembar. Perintah berkembar. Apa perintah berkembar? Yang mana dia datang secara berkembar lah. Dia mari sekali, tak payah tanyalah kembar siam ke kembar apa. Kembar lah. Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Taat pada Allah. Ayat biasa selepas tu mesti taat pada Nabi. Kan? Lagi apa lagi? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nampak tak? Ayat tu dia berkembang, datang sekali. Lagi apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Wa aqimus solah wa atuz zakat. Kalau tak hafiz pun, insya-Allah boleh sambung ayat tu. Macam saya haf setengah. Masya-Allah. Lain macam hafiz ke okey. Hafuz pun okey lagi. Ni haf. Separuh. Jadi dia insya-Allah dia boleh sambung punya ayat tu. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Maknanya apa? Kata para ulama, kalau dah namanya perintah berkembar, dia macam selipar, dia macam kasut. Kalau satu hilang, satu lagi ni dah macam tak ada erti. Boleh pakai, bukan tak boleh pakai. Tapi orang kiri kanan pandang kita tak sioman lah. Pakai sebelah. Sian. Muka handsome. Pakai kot. Allah. Tapi pakai sebelah. Allah siannya. Sadisnya. Kan? Allah entah. Bawa dia keluar lah. Kan? Boleh nampak dunia. Sian. Jadi maknanya, dia kena sekali. Boleh kita perjelaskan di sini bahawa solat dan kepentingan zakat dia seiring. Ada orang yang dia ni hidup dia, semayang dahsyat lah. Yang fardu memang telah lah. Yang sunat tu, yang duha, yang isyraq, yang solat fajar, solat. Kalau Ramadan yang terawih tak main yang 8 rakaat, 20 pun, dia ambil yang 36 tu. Dia ambil yang 36 rakaat. Banyak tu. Tapi kalau tanya dia, zakat bayar tak? Zakat saya tak bayar lah Ustaz. Tapi kalau tabung lalu saya masuk. Kira macam zakat lah tu. Mana boleh? Tak boleh. Zakat ni harta dengan jumlah yang tertentu, pada golongan tertentu, dengan kadar tertentu, pada dia banyak tertentu lah tu. Dia mana boleh, kalau sedekah yang sunat tu, bagilah berapa pun, tak kisah. Maknanya, kalau dia hanya semayang, tapi tak tunaikan zakat, seolah macam selipar tadi. Semayang tadi ni macam seolah tak ada nilai di sisi Allah. Dia tak sama sekali macam selipar tadi ya. Kalau dia bayar zakat berjuta, lepas tu tanya dia, tahniahlah tuan, bayar zakat ni banyak sungguh ni. Jom semayang. Dia kata tak apalah, saya ada meeting tempat lain. Lagipun saya dah lama tak semayang. Orang macam ni punya cakap, dia punya zakat tadi apa? Macam tadi ya. Seolah-olah zakat tu tak ada nilai kalau dia tak semayang. Dia kena sama-sama. Itu. Maka solat ni mau tak mau, zakat juga ia adalah satu yang, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, ada juga orang bijak pandai mengumpamakan rukun Islam ni, dia kata solat tu tiang, puasa tu dinding, zakat tu tingkap. Orang kalau tak semayang, umpama rumah tak ada tiang, roboh. Orang kalau sekadar semayang tapi tak puasa, puasa tu dinding. Rumah ada tiang tapi tak ada dinding, rumah beruk. Sebab beruk tak perlukan dinding, dia nak bergayut je. Tapi kalau rumah ada tiang, ada dinding, tak ada tingkap. Tingkap tu zakat. Rumah tak ada tingkap, panas. Orang tak bayar zakat, panas. Dia panas. Mau gaduh, cari pasal dengan orang, harta tu panas. Atau ada juga orang bijak pandai kata, harta tu panas maknanya laris. Penyamun nak, perompak nak, itulah tak bayar zakat lagi. Habis ke jalan disapu oleh orang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi ingat, solat, zakat
kepentingannya ada untuk kita sama-sama hayati. Masya Allah. Terima kasih kepada Pak Ustaz dan juga saudara yang bertanya. Kita nak teruskan kepada Facebook daripada Intan Zurina Abdul Razak. Saya ingin bertanya tentang solat-solat sunat. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah secara beransur-ansur mengikut keadaan semasa atau bagaimana? Solat sunat Ustaz. Macam mana? Ya. Baik, terima kasih ya sahabat kita top fan pula yang baca tak nama dia bukan top fan, Intan Zurina Abdul Razak. Terima kasih ya. Baik, solat sunat ini juga secara beransur-ansur. Ada yang mana ianya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat tu, surah Isra tu, fatahajjad bihi baginda Nabi kalau solat malam itu adalah kewajipan bagi baginda. Namun tidak wajib bagi kita sebagai umat. Namun kalau boleh dijadikan sebagai, orang kata, bukanlah rutin harian, seminggu sekali, rajin sikit seminggu 3 kali, amatlah digalakkan. Kerana sunat ni dia adalah nafilatan lak. Contoh dalam ayat tu kan, solat tahajud ni adalah solat tambahan. Solat tambahan. Maknanya siapa yang buat begitu, maka dia akan mendapat pengampunan Allah dan dia akan dapat kelebihan itulah. Termasuklah solat sunat istikharah, solat sunat hajat, taubat, tahajud, dan yang sama waktu dengan jalan. Yang sama-sama tu lah, yang lebih kurang tu lah solat sunat ni. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Baik. Tuan-tuan yang mulia, itu banyak kita dalam kehidupan kita belajar-belajar. Ada benda yang kita nak tambahan. Jadi bila kita belajar ni, mudah-mudahan apa yang kita belajar kita dapat daripada Ustaz tadi, solat sunat ke, solat apa ke, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah untuk kita semua jadi insya-Allah. Ustaz, mengenai pasal solat juga Ustaz. Tadi Ustaz dicerita mengenai yang macam-macam semualah. Mengenai kepentingan dan sebagainya. Cuma di ayat ini Ustaz, mungkin sedikit ancaman Allah SWT kepada orang yang meninggalkan solat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bersolat itu disiplinkan diri, masa dihargai dan waktu ditepati, penghubung hati hamba dan ilahi. Selebihnya buka YouTube. Saya pun lupa dah. Itu lagu Rabbani. Ni Rebana. Tu Rabbani. Itu Rabbani. Ni Rebana. Dia pukul ya kan. Jadi maknanya solat ni adalah satu ibadah yang kita semua sedia maklum, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Siapa yang hidup jaga solat, maka kehidupan dia, urusan kehidupan dia juga diluruskan oleh Allah. Maka tidak hairanlah kenapa Sayyidina Umar Al-Khattab ketika memegang jawatan khalifah memastikan governor di setiap wilayah maupun negeri, MB menteri besar, menteri besar ke CM, ketua menteri apa semua ni, di setiap wilayahnya itu diutuskan surat. Yang mana surat-surat itu diutuskan memperingatkan supaya masing-masing para pemimpin di setiap wilayah jaga semayang. Ni dia pesan ni, jaga semayang. Jadi saya ingat mungkin para pemimpin sekalian boleh ingatkan. Ini WhatsApp, grup WhatsApp. Dia menteri-menteri mesti ada WhatsAppnya. Mesti WhatsApp semua sendiri. Jangan lupa semayang. Meeting, mesyuarat, fikirkan rakyat, betul. Semayang jangan lupa. Semayang lupa. Lurus kita punya semayang, lurus kehidupan kita, lancar kehidupan, rezeki melimpah ruah. Masya-Allah. Jangan minta ulang dah, tu dia sekali lalu tu. Dia sekali lalu. Boleh tengok YouTube. Boleh tengok YouTube. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Ustaz, kita sebenarnya di akhir rancangan Ustaz. Saya rasa tadi itu dikira sebagai kesimpulan kepada program kita pada pagi ini. Mungkin sedikit doa Ustaz. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mendirikan solat, anak cucu keturunan kami mendirikan solat sebagaimana yang dipohon oleh Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat munafik, yang mana sifat munafik adalah sifatnya solat namun solat dalam keadaan malas, sedekah namun dalam keadaan penuh kebencian di hati. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat kemunafikan itu, ya Allah. Hanya Engkaulah Tuhan yang maha memberikan kasih sayang, memberikan rezeki yang melimpah ruah dalam kehidupan kami hingga menuju syurga-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ilyas atas ilmu diberikan pada hari ini kepada saya dan juga pada penonton. Mudah-mudahan apa yang Fadil Ustaz ceritakan sampai kepada kita menjadi asbab hidayah untuk diri saya dan diri tuan-tuan, dan hidayat untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang baik semua daripada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa untuk esok bersama dengan Da'i Aiman dan juga panelnya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif dengan topik siapa lelaki qawam. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, saya tinggalkan dengan sepotong ayat firman Allah SWT, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku kerana Allah SWT. Maksud dia apa tuan-tuan mulia? Bukan semata solat untuk mentaati Allah, tapi dalam apa juga keadaan kehidupan dunia kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi